Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulakan majlis ilmu kita dengan membaca umum kitab Nabi Karim wa ala alihi wa ashabihi al-kiram al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmimil khair, amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Imam, sekalian para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah kerana dengan limpah izin dan kurnia-Nya, dengan inayah dan riayah-Nya, pada malam yang berbahagia ini dapat kita berhimpun sekali lagi dalam satu majlis ilmu yang dipayungi oleh para malaikat, yang juga merupakan rawdatun min riyadil jannah, salah satu daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita diizinkan olehnya untuk bersama-sama menunaikan solat maghrib secara berjamaah, yang mana solat berjamaah itu adalah lebih baik daripada solat bersendirian dengan 27 kali ganda. Dan kita juga bersyukur kepada Allah kerana masih lagi memberikan peluang kepada kita untuk menghirup nafas yang segar ini. Sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menjadikan jin dan juga manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi mudah-mudahan setiap hembusan nafas kita dan setiap jejak langkah kita adalah merupakan ibadah kepadanya. Sedang hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah malam ini kita akan sambung ke tafsir kita dan kita akan melihat pada ayat yang ke-21 daripada surah Al-Ghashiyah. Jadi telah bincangkan secara panjang lebar bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengurniakan berbagai nikmat kepada kita, terutamanya kepada mereka-mereka yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala peluang untuk memasuki syurga-Nya. Kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam syurga itu merupakan kenikmatan yang tidak ada tolak bandingnya. Ya. Kemudian Allah SWT juga menyebutkan perihal kejadian-kejadian Allah, yakni kejadian-kejadian makhluk yang telah pun diciptakan oleh Allah untuk kita mengambil pedoman dan iktibar. Antaranya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perihal unta, ya, suatu haiwan yang penuh dengan keunikan. Ya, kalaulah barangkali pokok kelapa itu pokok 1000 guna, tuan-tuan. Jadi kalau dari sudut haiwan, mungkin unta itu kita boleh panggil sebagai haiwan 1000 guna. Ya. Kemudian Allah SWT menyebutkan juga perihal bagaimana Allah SWT menciptakan gunung gandang sebagai pasak kepada bumi ini. Kemudian Allah SWT menciptakan bumi ini dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mencari rezeki, ya, untuk kita mencari kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat bagaimana dengan hukum hakam graviti yang ada pada bumi kita ini, semuanya itu telah disusun atur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu sempurna. Ya, maknanya percentage, peratusan airnya, peratusan udaranya, dan kemudian bagaimana ada kawasan itu tanah rendah, ada tanah tinggi, ada laut, ya, dan sebagainya. Semuanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaiknya
Dan kita ini manusia diamanahkan olehnya untuk memakmurkan bumi sebagaimana jalan yang diredainya. Ya. Bukanlah bermaksud bila Allah SWT lantik kita sebagai khalifah di muka bumi, kita boleh buat apa yang kita suka. Tidak, tuan-tuan. Tapi kita kena buat apa yang Allah suka. Itu yang paling penting sekali prinsip. Ya. Dan sidang hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi malam ini insyaAllah kita akan melihat bagaimana Allah SWT meneruskan firman-firmannya. Dan Allah SWT akan sebutkan, ya, kita akan lihat nanti bagaimana Allah SWT menyatakan peranan kita, ya, peranan kita sebagai manusia bukan sekadar makan, minum, tidur, bekerja semata-mata, ya, tapi ada peranan yang lebih besar daripada itu. Kita akan lihat nanti, ya. Dan sebelum itu kita lihat dahulu tuan-tuan mati Allah, bahawa sekarang ini kita berada di musim cuti sekolah, ya. Jadi walaupun cuti sekolah dah hampir separuh dah habis, ya, sekejap ni tuan-tuan, ya. Bagi yang cuti mungkin macam tak rasa, ya. Tapi yang tak cuti ni rasa masih itu berjalan dengan begitu pantas sekali. Jadi kalau kita lihat bagaimana tuan-tuan mati Allah, apabila tibanya musim cuti sekolah, maka salah satu agenda yang biasa kita akan buat ialah bercuti, ya, yakni bercuti sama ada dalam negara ataupun luar negara. Istilahnya melancong lah, ya. Bukan melencong, ya, melancong. Jadi dalam negara pun ada banyak destinasi yang menarik untuk kita tujui. Begitu juga di luar negara, ya. Jadi kalau kita melihat di sini tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagaimana perihal pelancongan ini bukanlah asing di dalam Islam. Kita melihat pengembaraan para anbiya sebagai contoh, daripada satu negeri ke satu negeri yang lain, ya, berhijrah dari satu negeri kepada satu negeri yang lain. Kalau kita lihat bagaimana pengembaraan Nabi Musa alaihissalam ke beberapa negara, kalau kita lihat pada hari inilah, ya, pergi ke wilayah Syam, pergi ke Mesir dan sebagainya. Jadi kita lihat bahawa pelancongan itu sesuatu yang tidak asing dalam Islam. Bahkan kita ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, salah satu daripada rukun Islam ialah mengerjakan haji. Dan haji itu mesti dikerjakan di mana? Di Makkah Al-Mukarramah. Okay. Kalau kat galerian kita buat replika Kaabah, tawaf kat sini tak jadi tuan-tuan. Ya. Kalau buat praktikal tak apa, ya. Tapi pekerjaan haji itu yang sebenar mesti dilaksanakan di Makkah Al-Mukarramah, ya. Dan kalau kita dengan jarak lebih kurang 8,000 km, mau tak mau sekarang ini medium yang digunakan ialah menggunakan kapal terbang lah, ya. Suatu ketika dahulu dengan kapal laut, ya. Kalau zaman dulu lagi dengan kapal layar, ya. Barangkali pergi 3 bulan, balik 3 bulan perjalanan saja, ya. Kadang-kadang pergi tak kembali tuan-tuan, pergi sama-sama, ya. Balik jasad pun tak ada, kena campak di laut dan sebagainya, terpaksa buat begitu. Itu antara beberapa perkara yang telah kita lihat secara penunaian kepada haji. Jadi maknanya mau tak mau kita kena ke sana. Jadi kalau kita lihat dasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Merupakan suatu hak yang perlu kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia mengerjakan haji. Ke mana? Ke Baitullahil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Ya, bagi barang siapa yang mampu untuk sampai kepadanya. Jadi bila sebut mampu sampai ni tuan-tuan, memangnya perbelanjaan haji itu bukan sedikit. Alhamdulillah kita dengan muassasah yang ada, dengan sistem yang baik, ya, bahkan boleh dikatakan sistem negara kita ini antara yang menjadi contoh kepada negara-negara yang lain, ya. Maknanya semuanya itu telah disusun atur dengan baik sekali. Namun tuan-tuan mati Allah, kita perlu ingat juga, ya, sekarang ni kabarnya di negara kita ni yang mendaftar haji lebih kurang 1,5 juta yang mendaftar, ya.
Yang boleh pergi tiap-tiap tahun tuan-tuan lebih kurang 20,000 hingga 30,000 saja. Jadi mana yang lain 1 juta lebih tu kena queue. Kena tunggu giliran tuan-tuan. Kalau baru nak daftar katnya pergi atas tuan-tuan, mungkin dapat 2085 gitu. Sedap-sedap 2090 dan sebagainya. Ya. Jadi meskipun begitu, yang penting ialah bagaimana kita perlu ada keazaman. Bahkan ia merupakan salah satu rukun Islam, maka kita perlu berusahalah untuk kita jadi orang yang mampu untuk mengerjakan haji. Kita lihat kisah-kisah orang-orang yang bersusah payah tuan-tuan nak mengerjakan haji. Satu hari, sebulan, mungkin dikumpul duitnya tuan-tuan RM5, RM10, ya. Tapi akhirnya dengan usaha mereka, dengan keberkatan rezeki itu, mereka mampu juga untuk menunaikan haji. Kadang-kadang tuan-tuan dan rahmati Allah, bila pergi tabung haji, mungkin orang tabung haji tahulah cerita-cerita macam ni biasa agaknya. Bawa tuan-tuan dan Allah, duit singgit-singgit tu mungkin RM5,000 keping contohlah, ya. Bayangkan. Jadi itu kita lihat di sini, bagaimana perkara itu juga. Yang lebih penting adalah keberkatannya. Kadang-kadang lebih baik begitu daripada kita mudah mendapat duit tetapi entah daripada mana sumbernya. Ya. Dan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tuan-tuan mati Allah, kita ini juga disebut tentang pelancongan ini bila kita buat umrah sebagai contoh, ya. Haji dan umrah. Jadi selepas ke Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, kita boleh melawat ke Madinah Al-Munawwarah. Inilah dia bumi yang Nabi SAW doakan dengan penuh keamanan, yang ditukar nama daripada Yathrib kepada Al-Madinatul Munawwarah, bandar yang bercahaya. Bercahaya dengan apa tuan-tuan? Zaman Nabi belum ada lagi lampu neon dan sebagainya. Ya, bercahaya dengan apa? Bercahaya dengan keimanan, bercahaya dengan tauhid dan sebagainya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan cahaya. Ya. Hari ini kalau kita lihat bagaimana kita juga boleh merasakan bahawa bila kita umrah itu sebagai contoh, bila di Madinah ini kita rasa lebih tenang. Ya. Kita rasa lebih tenang berbanding tempat-tempat yang lain. Lebih-lebih lagi dengan fadilat-fadilat yang telah pun Allah SWT dan Rasulnya janjikan untuk kita. Ya, solat sunat ataupun solat fardu yang kita kerjakan di sana, Allah akan lipat gandakan dengan 1000 kali ganda berbanding Masjid An-Nur Kota Raya, ya, berbanding Masjid Sultan Abu Bakar dan sebagainya. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, inilah dia masjid suci, yakni masjid yang terpenting dalam Islam, Masjid Al-Aqsa di Palestin. Ya. Kalau kita lihat tiga-tiga masjid itu tuan-tuan, inilah dia tempat ataupun masjid yang memang kita digesa untuk pergi kepadanya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidaklah kita ini digesa untuk melakukan perjalanan kecuali kepada 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Nabawi, dan yang ketiga Masjid Al-Aqsa di Palestin. Jadi maknanya itu merupakan nilai yang sangat besar untuk kita. Dan kalau kita lihat juga pada hari ini ada sebahagian daripada travel yang membuat package, apa nama, di samping umrah mungkin ada package yang ke Masjid Al-Aqsa, ataupun memang package-nya daripada Jordan mereka akan pergi ke Palestin, ke Masjid Al-Aqsa. Cuma pada hari ini tuan-tuan dan rahmati Allah, bagaimana cabarannya sangat hebatlah. Kena hati kering tuan-tuan. Sebab apa? Kita lihat pemeriksaannya cukup ketat. Memang kadang-kadang tak ada apa-apa pun, tapi memang dia nak susahkan kita masuk. Kalau kita melihat visual-visual, video-video ataupun dokumentari yang menyatakan maknanya sekarang ini yang boleh masuk ke kawasan Masjid Al-Aqsa itu cuma 5 series ke atas. Kalau 4 series ke 3 series tak boleh tuan-tuan. Ini bukan kereta Mo. Bukan dia yang kaya-kaya ada 5 series.
umur yang 5 series, 50 tahun ke atas baru boleh dibenarkan masuk kawasan itu. Kalau lebih muda daripada itu, tidak dibenarkan masuk. Ini cabaran yang perlu dihadapi. Jadi kena hati kering lah siapa nak pergi sana. Kena berdaya tahan untuk melihat dan juga menghadapi cabaran-cabaran seperti itu. Baik. Apapun kalau kita lihat rahmat Allah, barangkali kita pernah mendengar bahawa Masjidil Aqsa dan Palestin ini suatu bumi yang suci, yang kita lihat menjadi rebutan tiga agama, yaitu Islam, Yahudi dan juga Kristian. Kalau kita melihat kepada nilai sejarahnya yang begitu panjang ceritanya tuan-tuan, pelbagai versi, dan kita selaku umat Islam wajib untuk kita beriktikad dan percaya bahawa Masjid Al-Aqsa di Palestin itu adalah milik umat Islam, perlu dikembalikan kepada kekuasaannya kepada umat Islam. Bagaimana kita boleh menguasai semula tuan-tuan dan rahmati Allah? Barangkali kita boleh mengambil iktibar pedoman daripada kisah Nabi-Nabi yang terdahulu. Bagaimana Nabi Daud alaihissalam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam cerita yang panjanglah berkaitan dengan Jalut, Talut, ataupun bahasa Inggeris disebut Goliath, David dan sebagainya. Jadi kalau dalam versi kita sebagai umat Islam wajib untuk kita percaya bahawa Nabi Daud itu Allah SWT kurniakan kekuasaan sebagai raja yang memerintah kawasan nama Palestin itu, bumi Palestin itu dengan penuh keadilan dan saksama. Dan ini jugalah sebenarnya yang dijadikan salah satu daripada sumber-sumber inspirasi juga melalui cerita-cerita yang diselewengkan oleh Bani Israel, sehingga akhirnya mereka juga orang Yahudi juga mendakwa bahawa Palestin itu juga adalah milik mereka. Jadi itu banyak ceritanya. Jadi tuan-tuan macam Allah, cuma yang boleh kita ambil pedoman dan iktibar ialah bagaimana Allah SWT mengurniakan kepada Nabi Daud itu kekuasaan, menguasai kawasan Palestin ini. Dan Palestin pada ketika itu bukanlah sekadar apa yang kita lihat pada peta hari ini, tetapi dia lebih luas daripada itu wilayahnya. Jadi apakah bekalan Nabi Daud untuk memerintah wilayah yang besar ini? Itulah tidak lain dan tidak bukan tuan-tuan rahmati Allah dalam pelbagai ayat Al-Quran Karim yang menceritakan bahawa Nabi Daud ini adalah merupakan seorang insan, juga seorang nabi, seorang rasul yang sering bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kekuatan itu bukanlah sekadar kekuatan jasmani, kekuatan ketenteraan dan sebagainya, tapi juga kekuatan rohaninya, kekuatan dalamannya, dalam penting tuan-tuan, bukannya kekuatan luaran semata-mata. Dan apapun kita buat, janganlah kita berhenti berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kekuasaan Palestin itu kepada umat Islam. Dan itu 3 masjid yang utama dalam Islam, tuan-tuan Allah. Kemudian bila kita sebut tentang pelancongan juga, ada sebagaimana yang kita tuan-tuan baca dalam majalah Al-Ustaz, ada satu slot ataupun ada satu ruangan yang berkaitan dengan pelancongan ini. Antara destinasi yang elok untuk kita lawati, walaupun tak ada barangkali benda itu ialah namanya melancong, tuan-tuan, asalkan niat kita baik, tempat yang kita pergi itu baik, tak jadi masalah. Jadi antaranya ialah negara Turki. Negara Turki ini ingin saya sebutkan di sini, rupa-rupanya inilah salah satu negara, walaupun tidak secara sharih, tidak secara jelas disebutkan Turkinya itu, tetapi disebutkan satu wilayah di dalamnya. Itulah dia sebagaimana hadis Nabi SAW, la tuftahanna al-Qustantiniyah wa la ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaishu dhalikal jaish, atau kama qala Nabi SAW. Akan dibuka kota Konstantinopel, ataupun hari ini Istanbul.
ke Istanbul akan dibuka kota Istanbul, yakni Konstantinopel dulu, ya. Dan siapa yang akan membuka ini? Maksud dibuka ini tuan-tuan, maksudnya ditawan semula ataupun dikuasai semula oleh umat Islam setelah dikuasai oleh tentera Bizantin, ya. Jadi Nabi sebutkan wala ni'mal amiru amiruha, maka sebaik-baik jeneral, sebaik-baik raja ialah raja yang mampu menawan semula kota ini, ya. Dan sebaik-baik bala tentera ialah bala tentera yang bersama-sama dengan raja ini. Jadi Nabi dah sebut tuan-tuan 1400 tahun yang dah. Dan peristiwa pembukaan kota Konstantinopel itu di tangan umat Islam bukanlah berlaku pada zaman Nabi, ya. Juga tidak berlaku pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in belum berlaku lagi, tetapi ia berlaku pada zaman kerajaan Turki Uthmaniyah, ya. Tapi sebelum itulah maksudnya, ya. Sebelum terbinanya kerajaan Turki Uthmaniyah itu, disitulah berlakunya satu peristiwa seorang sultan yang bernama Muhammad Al-Fatih, ya. Namanya Muhammad Al-Fatih itu gelaran. Al-Fatih itu maksudnya yang membuka, ya. Macam kita baca salawat Fatih, ya, salawat pembukaan, ya. Dan jadi apa akan ciri-ciri yang ada pada raja ini? Antaranya tuan-tuan rahmati Allah, di samping dia adalah merupakan, ya, bagi dia merupakan salah seorang raja yang termuda. Kalau tak silap, mengambil tampuk pemerintahan daripada bapanya ketika usianya 19 tahun. Ya, 19 tahun tuan-tuan. Kalau hari ini 19 tahun, anak-anak kita agaknya, kan, baru lepas sekolah, baru lepas SPM, kadang-kadang belum tentu hari lagi, kan, ya, sebahagian dia begitu, ya. Tapi bukan orang Johor lah, lain dekat. Jadi apakah kualiti yang ada pada raja ini? Antaranya sebagaimana disebutkan juga dalam satu kisah yang masyhur, ya, apabila baginda memilih bala tentera, bukan dipilih saja-saja, bukan sekadar bidang yang luas, bukan sekadar fizikal yang tinggi dan gagah, tak cukup dengan itu, ya. Antara pertanyaan-pertanyaan baginda kepada bala tenteranya, ya, bila dikumpulkan, ya, tenteranya itu, ya, siapakah di kalangan kamu yang tidak pernah meninggalkan solat fardu? Jadi semua berdiri ni, kan? Jadi bila semua berdiri, kemudian ditanya siapa yang tak pernah tinggal solat fardu, maka tak ada seorang pun yang duduk. Maksudnya semua cukuplah solat 5 waktu. Kemudian ditanya pula siapa di kalangan kamu yang tidak pernah tinggal solat-solat rawatib yang mengiringi solat fardu, kan? Maka adalah sebahagian daripada mereka yang duduk, mungkin 10% dan sebagainya. Sehinggalah soalan yang terakhir, siapakah di kalangan kamu yang tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, tidak pernah meninggalkan solat malam, ya? Maka mau tak mau tuan-tuan, semuanya terpaksa duduk. Semuanya terpaksa duduk, dan yang tinggal itulah dia raja itu, ya, bukan kerana dia yang bertanya soalan, ya, tapi kerana dialah orangnya yang tidak pernah meninggalkan qiyam. Dialah orang yang tidak pernah meninggalkan solat malam. Jadi kualiti yang seperti itu tuan-tuan dan rahmati Allah, ya, yang diharapkan, kerana itulah mereka mampu untuk menawan semula kota Konstantinopel ataupun Istanbul daripada tentera Bizantin. Jadi maknanya bukan sekadar logistik, bukan sekadar artileri, bukan sekadar persenjataan zahir, tetapi kekuatan batin, kekuatan rohani, kekuatan jiwa, kekuatan iman dan ketakwaan kepada Allah juga merupakan senjata yang paling ampuh, ya, untuk menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala bila sebut, ya, tentang Turki ini juga, bahawa kita khususnya lah
orang-orang Johor, ya, dan juga secara umumnya rakyat Malaysia lah, ya. Kalau tuan-tuan barangkali menelusuri sejarah negeri Johor ini pada tahun 1863 hingga 1895, lebih 130 tahun tuan-tuan yang dirahmati Allah, 120 tahun yang dahulu, bagaimana almarhum Sultan Abu Bakar telah menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan Turki Utsmaniyah. Baru-baru ini tuan-tuan mati Allah, sahabat kita, ya, daripada Wakaf An-Nur telah membuat lawatan berkaitan dengan wakaf, ya, lawatan kerja berkaitan dengan wakaf di Turki, ya. Jadi bila pergi ke kedutaan Malaysia, rupanya ada satu gambar tuan-tuan. Gambar apa? Gambar almarhum Sultan Abu Bakar, ya, dengan ada catatan di situ, tapi tak dapat nak baca lah catatan tu, ya. Jadi rupanya bagaimana kita lihat, sebelum baginda bergelar sultan, baginda adalah digelar Maharaja, Maharaja Abu Bakar, ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana gelaran sultan itu rupanya bukan diperoleh secara sungguh-sungguh, tetapi dianugerahkan oleh Sultan Abdul Hamid II, yaitu khalifah kerajaan Turki Utsmaniyah, ya. Itulah dia khalifah yang terakhir sebelum jatuh ke tangan seorang bagaimana tuan kita nak gelarkan, katanya sebagai pembaharu atau mujaddid, ya, Mustafa Kemal Atatürk. Tapi kita gelar dia barangkali yang lebih sesuai. Inilah antara orang-orang yang merosakkan Islam daripada dalam. Jadi maknanya kita lihat di dalam kenyataan yang tersebut di dalam Hikayat Johor, penggal yang pertama. Ini orang veteran ni tahulah, ya, Hikayat Johor ni dia ada dua, satu penggal yang pertama, satu penggal yang kedua. Jadi disebutkan dalam penggal yang pertama itu antaranya ialah bagaimana disebutkan puji-pujian daripada Sultan Abdul Hamid ini, ya, kepada almarhum Sultan Abu Bakar, yang menyatakan tentang baik perilakunya dan bagaimana cara bawaannya kepada perkara yang berkaitan dengan agama Islam. Jadi kesan dia apa tuan-tuan mati Allah? Bukan sekadar mendapat gelaran sultan, tetapi apa yang dibawa daripada sana itulah yang penting, ya. Antaranya apabila disebutkan Majalatul Ahkam Al-Adliyah, suatu kanun, satu enactment yang berkuat kuasa di kerajaan Turki Utsmaniyah, dibawa balik ke sini, kemudian disesuaikan dengan keadaan negeri Johor, disesuaikan dengan fiqahnya dari sudut mazhab Syafi'i, maka lahirlah apa yang dipanggil sebagai Majalah Ahkam Johor, ya, pada zaman Sultan Ibrahim setelah kemangkatan Sultan Abu Bakar, kan? Jadi perkara itu berlanjutan bahkan pada tahun 1913 hinggalah sampai ke 1935 juga undang-undang yang berkaitan dengan perkahwinan ataupun peraturan berlaki bini, itu dia cerita dia dengan teman gue. 1935 ada satu cetakan, disitulah dinamakan sebagai Ahkam Syar'iyah Johor, yang berkaitan dengan hukum hakam perkahwinan, yang juga dipetik ataupun diambil, dicedok daripada undang-undang yang dilaksanakan di kerajaan Turki Utsmaniyah. Dan hasilnya juga daripada undang-undang inilah, ya, bahawa dalam undang-undang tubuh kerajaan negeri Johor sebagai contoh diletakkan bahawa Islam itu merupakan agama negeri buat selama-lamanya. Itu penting tuan-tuan kena tahu sejarah itu sikit-sikit lah, ya. Dan ini juga diekspor, ya, sehingga menjadi salah satu daripada perkara yang penting dalam perlembagaan Malaysia. Dalam perkara 3, ya, pasal 1, bahawa Islam itu merupakan agama persekutuan, ya, ataupun dalam bahasa Inggerisnya, Islam is the religion of the federation, ya. Kat situ tuan-tuan, kalau kita belik-belik berpuluh-puluh kali pun kita takkan jumpa perkataan official religion.
tapi hanya disebutkan the religion of the federation, agama negara, kan? Bukannya agama rasmi. Baru-baru ini tuan-tuan saya ikuti suatu seminar wacana ummah pusat Islam yang berkaitan dengan bagaimana seorang pakar undang-undang, iaitu Datuk Muhammad Nasir Desa. Jadi bila menyebutkan, bila menegaskan akan perkara ini, bahawa dalam perlembagaan kita sebenarnya disebutkan bahawa Islam itu merupakan agama negara, bukannya agama rasmi. Sebab kalau agama rasmi tuan-tuan, nanti ada yang tak rasmi, kan? Bila disebut agama rasmi, maknanya pada upacara rasmian dan sebagainya ada Islam, tapi bila tak ada rasmian ke, tak ada acara rasmi, macam mana pula kita bukan agama Islam? Rupanya tidak begitu tuan-tuan. Kita ini diputar belikkan. Sebenarnya dalam perlembagaan jelas menunjukkan bahawa Islam is the religion of the federation. Islam adalah agama persekutuan. Ya. Al-Islam dalam bahasa Arabnya al-Islamu dinud daulah. Islam itu merupakan agama kepada negara kita. Jadi panjang bahasa ini tuan-tuan. InsyaAllah kalau ada masa kita boleh bincangkan hal tersebut. Dan tuan-tuan sedang hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kita masuk kepada ayat yang ke-21 daripada surah Al-Ghashiyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Yang artinya, oleh itu berikanlah sahaja peringatan wahai Muhammad kepada manusia, dan janganlah berduka cita kiranya ada yang menolaknya, kerana sesungguhnya engkau hanyalah seorang rasul pemberi ingatan. Lasta 'alaihim bimusaitir, bukanlah engkau seorang yang berkuasa memaksa mereka menerima ajaran Islam yang engkau sampaikan itu. Ya. Dan jadi kita lihat di sini tuan-tuan Allah, apa maksudnya? Ai fadzakir ya Muhammad an-nas bima ursilta bihi ilaihim. Wahai Muhammad, berilah peringatan kepada manusia akan apa yang kamu diutuskan untuk disampaikan kepada mereka. Wa'izhum wa khawifhum, hendaklah kamu beri peringatan, ya, dan juga apa kita kata, beritahu kepada mereka bahawa mereka-mereka yang ingkar kepada Allah layak untuk mendapat balasan siksa di akhirat kelak. Walfat nadrahu ila darurat at-ta'ammul bi hadhihi al-adillati wal barahin wa amsalha ad-dallati ala qudratillahi ala kulli syai'. Jadi bagaimana caranya? Dengan melihat bahawa bila Allah SWT sebutkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, setiap benda yang kita lihat di muka bumi ini, ya, lihatlah gunung yang tinggi, kan, tuan-tuan? Sikit je lah, tak banyak-banyak. Ya, apa tuan-tuan sambungnya? Ya, semua itu adalah Allah yang punya. Jadi maknanya kita diperintah untuk melihat alam ini untuk menambahkan tauhidan kita, yakni untuk menguatkan dan mengukuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah burung yang terbang, kan? Semua itu Allah yang punya. Tiada yang kita punya. Semuanya Allah punya, ya. Dan wa minha al-ba'ts wal ma'ad. Antara perkara yang sering menjadi persoalan kepada orang musyrikin, ya, yang tidak mau beriman kepada Allah, ialah berkaitan dengan hari pembalasan, hari kebangkitan, resurrection, ya. Walaysa 'alaika illa tadhkir faqat. Wahai Muhammad, bila kamu sudah sampaikan, maka tanggungjawab kamu sudah selesai. Ya, tanggungjawab kamu sudah selesai wahai Muhammad. Fa inna ma bu'itha li hadzal gharad. Kerana kamu diutuskan, ya, untuk menyempurnakan akan tujuan ini, iaitu untuk menyampaikan. Sebab itu salah satu daripada sifat yang wajib kepada Nabi itu ialah at-tabligh, ya, menyampaikan, ya, menyampaikan. Jadi semuanya tuan-tuan Allah, kita
kita bila melihat akan perkara ini, kita kena gabung jalinkan keempat-empat sifat Nabi itu. Jangan hanya ambil satu saja, ya. Sebab bila kita lihat siddiq, yang pertama kena benar, amanah, ya, kena jujur, ada integriti, ya. Kemudian at-tabligh, menyampaikan, serta fatanah, kebijaksanaan, wisdom. Kena ada itu tuan-tuan semuanya. Maknanya kalau kita nak berdakwah dan sebagainya, kita kena gabung jalinkan keempat-empat itu, barulah jadi. Ya, sebab kita lihat pada hari ini sememangnya peluang untuk kita menyampaikan dakwah ini cukup luas. Tetapi kita kena lihat juga kena tapis dan sebagainya, ya. Dan bukanlah bermakna kita nak menghalang sesiapa pun untuk berdakwah, tapi biarlah kita ambil daripada sumber yang autentik, sumber yang dipercayai, ya, sumber yang telah pun diakui, ya, sama ada oleh pihak berkuasa agama, ya, ataupun kita merujuk kepada kitab-kitab yang muktabar, ya, bukanlah sekadar kita sampaikan apa yang kita dapat. Ya, kita dapat ni macam-macam, tuan-tuan, ya, yang betul, yang tak betul. Kadang-kadang kita pun boleh nilai sendiri kalau lain macam ni pelik, ya, fadilat-fadilatnya, sebagaimana pernah kita sebutkan dahulu, ya. Siapa yang berpuasa salah satu hari itu, dia akan diampunkan dosa setahun, kan? Siapa yang menyampaikan berita ini kepada sahabat-sahabat ke, siapa ke, diampunkan dosa 10 tahun. Macam tu tak payah puasa. Ya, jadi benda-benda tu kita kena verify, kita kena pastikan bahawa dia mempunyai sumber-sumber yang autentik, ya. Tuan-tuan sedang hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, juga bila kita sebut tentang salah satu sifat Nabi, iaitu fatar, bijaksana, ya. Kita kadang-kadang bijak sini dia tak bijaksana. Kadang-kadang, ya, bila kita lihat tindakan-tindakan dan sebagainya, semuanya untuk kepentingan diri dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW dan juga para anbiya yang terdahulu, Allah SWT sememangnya kurniakan kepada mereka ini kebijaksanaan. Nak membuat suatu keputusan, biarlah ianya bukan sekadar memberi faedah kepada orang itu sahaja, yang bertanya dan sebagainya, tetapi jawapan yang akan diberikan oleh para Nabi dan Rasul itu, biasanya dia akan memberi manfaat kepada keseluruhan. Jadi itu kebijaksanaan. Ibarat menarik rambut di dalam tepung, ya, rambut tidak putus, tepung tidak berselerak. Masya-Allah, ya. Dan fa inna ma mu'ita bi hadzal gharad wa la sultana wa la saytarata laka 'alaihim lihamdihim 'ala an yu'minu billahi wa bi risalatik. Dan semuanya wahai Muhammad, ya, apabila ada di kalangan mereka itu yang tidak beriman, maka janganlah kamu merasa kecil hati, ya, kerana kamu telah menyampaikan, kamu telah laksanakan KPI-nya dah okey, ya, dah cemerlang dah, ya. Tetapi kalau ada juga yang tidak mau beriman, maka serahkanlah kepada Allah, ya. Walijabrihim ala ma turid fa in amanu faqad ihtadaw. Ingatlah apabila mereka itu beriman, sesungguhnya mereka lah golongan yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in a'radu faqad dhallu wa kafaru. Sekiranya mereka tidak mahu juga beriman, maka telah sesatlah mereka, telah kufurlah mereka dengan kurniaan-kurniaan Allah, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd, fa innama 'alaikal balagh wa 'alaina al-hisab. Sesungguhnya ke atas kamu wahai Muhammad hanyalah untuk menyampaikan. Manakala kira-kiranya hisabnya, balasan beriman tak beriman dan sebagainya, semuanya itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya Al-Hadi, yang maha memberi hidayah. Jadi maknanya kalau kita sudah sampaikan, untuk mereka menerima ataupun tidak, kita serahkan perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita lihat juga bagaimana perkara ini berlaku kepada Nabi SAW.
apabila baginda dengan pakciknya yang tercinta pun tak mampu, tuan-tuan dan puan Allah. Maksudnya bukannya tak mampu bagaimana, tapi memang itu yang Allah SWT takdirkan. Allah juga nak uji nabinya, ya. Maknanya kita lihat juga di sini, semakin Allah sayang seseorang itu, rupa-rupanya makin kuat diuji. Bukan makin dibiarkan perasaan. Ini jangan kita salah faham. Maknanya kalau kita ini ada je perkara yang kita rasa, ya Allah, ya, kembalilah kepada Allah. Kalau kita rasa sempit dan sebagainya, kembalilah kepada Allah. Kerana setiap ujian itu sebenarnya Allah SWT nak angkat darjat kita di sisinya. Jangan kita rasa lemah, jangan kita rasa bahawa ujian itu menandakan Allah tidak sayang kepada kita. Ya. Dan jadi kalau kita lihat dalam firman Allah SWT yang lain, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kau tidak akan berkuasa untuk memberi hidayah kepada sesiapa yang kau cintai, yang kau sukai. Dan sebagaimana contoh pakciknya itu yang tercinta, yang sering membela baginda, ya, yang sering melindungi baginda daripada kejahatan orang Quraisy. Tetapi ingat, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa untuk beri hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Ya, yang ujung tu tuan-tuan, yang paling penting. Ya, walakinna Allah yahdi man yasha. Yang Allah kehendaki. Ya, maknanya kadang-kadang begitu juga tuan-tuan, perkara yang kita hadapi sama. Cuma biasanya apa yang kita hadapi lebih ringan daripada apa yang Nabi hadapi. Kita ni Masya Allah tuan-tuan, Allah uji pun biasanya ujian itu ujian yang kecil-kecil. Kalau ada ujian yang besar itu barangkali tidak semula kita pernah menghadapinya, ya. Jadi kalau kita lihat rupa-rupanya benda-benda itu sedikit sebanyak ujian itu juga tanda bahawa Allah SWT ingin kita kembali kepadanya. Sebab kita ni tuan-tuan dan puan Allah, fitrah kita ini sebagai manusia pasti berhajat kepada Allah. Dalam keadaan kita sangat risau, sangat sungguh barangkali, ataupun sangat kita bersedih, menderita dan sebagainya, pastinya kita akan mengadu kepada Allah. Banyak kisah-kisah kita lihat mereka-mereka yang Allah SWT beri peluang kedua, ya, maknanya nak dapat peluang kedua tu tuan-tuan, cobaannya cukup besar. Tapi bila dah dapat tuan-tuan mati Allah, maka dapat berolehi kemanisan iman dan sebagainya, yang barangkali orang yang merasakan itulah, yang tahu itulah dapat merasakan, ya. Kita nak cerita pun tak sampai tuan-tuan, ya, maknanya tak sampai bagaimana rasa manisnya iman bagi mereka-mereka yang Allah kehendaki, ya. Baik. Wa qawluhu lasta 'alaihim bimusaitir ta'kidun li muhimmati at-tadhkir faqat wa taqrirun laha wa nadhirul ayati qawluhu afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin. Bahawa bila Allah SWT sebutkan, wahai Muhammad, kalau mereka tidak mau beriman, itu bukan kuasa kamu, itu kita serahkan kepada Allah, ya. Dalam ayat yang lain Allah SWT menyatakan, afa anta tukrihu an-nas, apakah kamu ingin memaksa manusia sehingga mereka mahu beriman, ya. Bahkan dalam ayat yang biasa kita dengar pun tuan-tuan, la ikraha fid din, ya, tiada paksaan di dalam beragama. Rupa-rupanya tuan-tuan dan rahmati Allah, ayat ini disalahartikan oleh banyak pihak, ya. Orang Islam sendiri pun yang kaki itu terbelit ni ada tuan-tuan, ya. Bila dalam Quran sebut la ikraha fid din, tiada paksaan dalam beragama, kalau macam tu kita ni tak sembahyang pun tak apalah, ya, tak boleh kita paksa, kan, ya, nak sembahyang ke tak sembahyang ke suka hati lah, tak boleh nak dipaksa. Adakah itu kefahaman yang sebenar tuan-tuan, ya? Inilah maknanya kita kena ada ilmu, ya. Bukan sekadar kadang-kadang sebahagian masyarakat kita
bila bab agama ni semangatnya bukan main. Bagus, ya. Tapi alangkah baiknya sekiranya semangat itu didasari dengan ilmu, ya, bukan emosi. Kadang banyak yang emosi, oh di Quran yang kata ni kan, tapi rupa-rupanya dalam konteks yang salah. Kan kacau bilau tuan-tuan kalau golongan seperti ini, ya. Sebagai contoh, barangkali mereka menggunakan pelbagai platform berdakwah dan sebagainya, diterima pula oleh masyarakat. Ini masalah. Ya, sedangkan kalau kita melihat kepada konsep la ikraha fid din, tiada paksaan dalam beragama, itu ialah orang-orang yang bukan Islam, kita tidak boleh paksa mereka untuk menerima Islam. Tidak boleh paksa mereka untuk mengucap, ya, tidak boleh paksa mereka untuk masuk Islam, memeluk Islam. Itu, ya, ceritanya. Sebab itu biasanya dalam prosedur, ya, dalam SOP, kan, bagi mereka-mereka yang ingin memeluk Islam, antara soalan yang ditanyakan, ya, dengan penuh kepastian ialah, adakah kamu dengan rela hati memeluk Islam ataupun ada mana-mana pihak yang memaksa dan sebagainya. Jadi benda-benda itu perlu jelas, ya. Jadi maknanya tuan-tuan bagi Allah, bila dah memeluk Islam, ya, macam kita ni dah Islam dari sudut dari lahir dah Islam, kan. Jadi maknanya Islam keturunan ini, bila kita melihat dalam perkara ini, dalam ayat la ikraha fid din itu tidak boleh diguna pakai, ya. Maksudnya contohnya yang kita sebut tadi, tak boleh paksa solat dan sebagainya, itu tak boleh pakai, ya. Maknanya bila kita sudah memeluk Islam, yakni kita sudah mengaku sebagai seorang Muslim, maka tertakluklah ke atas kita tanggungjawab sebagai Muslim. Kalau tak kuat memang kena paksa, sebab kita dah mengaku sebagai Muslim, ya. Jadi kena berhati-hati tuan-tuan dalam perkara-perkara seperti ini, kerana kita bimbang. Kalaulah perkara yang wajib itu kita kata tidak wajib, perkara yang halal kita kata haram, perkara yang haram kita kata halal dan sebagainya, kita bimbang, kita tergolong dalam golongan yang mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dahsyat lagi, waliyazubillah, barangkali kita boleh jatuh kepada kekufuran kepada Allah, ya, waliyazubillah. Baik. Tuan-tuan sedang hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian kalau kita lihat, rupa-rupanya ada di kalangan manusia itu, ya, yang kufur dan ingkar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahu al-'adzab al-akbar. Akan tetapi sesiapa yang berpaling dari kebenaran serta ia kufur ingkar, maka Allah akan menyiksanya dengan azab siksa yang sebesar-besarnya, ya. Jadi tuan-tuan maka Allah SWT, ai lakin man tawalla 'anil wa'dhi wat tadhkir. Kita pun tahu bahawa golongan inilah yang masih ada sehingga ke hari ini, iaitu golongan yang berpaling daripada peringatan. Bila kita cuba ingatkan dia melarikan diri, ya, ataupun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, ya, mereka letakkan tangan-tangan mereka ini di telinga-telinga, yakni tak nak mendengar akan kebenaran, tidak mahu mendengar, ya, akan kata-kata yang baik dan sebagainya. Kalau kita boleh kiaskan tuan-tuan Allah benda-benda seperti ini, hari ini alhamdulillah, maknanya di negara kita pun kita ada rancangan ataupun ada channel radio, ya, yang Islami, ya. Jadi maknanya kita pun perlulah menyokong, kan, perbanyakkanlah dengar tazkirah dan sebagainya daripada radio-radio yang ini, kan, yang seperti ini, ya. Dan radio-radio yang lain juga, kalau kita lihat ada ruangan-ruangan seperti itu, tetapi saya fikir bahawa benda itu belum peringkat yang mencukupi, kan. Kadang diselit-selit saja tuan-tuan, ya. Kadang tu nama dekat waktu solat, ya, adalah nasyid sekali, lepas tu cukuplah. Oh, dah kembali semula. Oh, ya. Jadi kenalah beri ruang yang seluas-luasnya sepatutnya,
Ya, kerana tuan-tuan mati Allah, sememangnya kita mendapat faedah yang sangat besar. Barangkali tuan-tuan kalau pagi-pagi berkesempatan mungkin naik kendaraan sendiri ke kereta ke, ataupun barangkali naik bas dan sebagainya, kalau kita dapatlah dengar tazkirah-tazkirah itu sedikit sebanyak, maknanya hari kita dimulakan dengan ilmu, bukan dengan lagu yang tak apa-apa kadang-kadang, ataupun gurauan-gurauan yang barangkali lama tuan-tuan, bukan tak boleh bergurau, tapi kalau bergurau sampai pecah perut dan sebagainya, adakah itu cara gurauan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi kita kena fikir sama-sama lah, begitu ya. Dan sedang hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sikit lagi, wa kafara bil haqqi bi qalbihi wa lisanihi fa yu'adzibu Allah fil akhirati 'adzab jahannam ad-da'i. Jadi ingatlah mereka yang berpaling daripada peringatan-peringatan ini, Allah SWT akan azab mereka di hari akhirat, iaitulah mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, bahkan mereka akan kekal di dalamnya dengan penuh penyiksaan. Yang sering kita sebutkan bahawa makanan di sana adalah makanan yang berduri, bukan sekadar berduri di luar tuan-tuan, sampai ke dalam durinya. Kalau berduri di luar berkrim di dalam, sedap juga kan? Ini tidak tuan-tuan, duri semata-mata. Tak nak makan, lampau. Bila makan masuk dalam tekak, hancur, akan perut dan sebagainya. Jadi kita akan sambung tentang mati Allah pada minggu akan datang berkaitan dengan ayat-ayat ini. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat dan juga iktibar daripada apa yang kita sebutkan. InsyaAllah kita akan ulas lagi berkaitan dengan ini pada minggu yang akan datang, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbi zidna ilma warzuqna minka fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.